Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Wahid bernombor matriks A164137. Hari ini saya akan membentangkan tentang kertas cadangan saya yang bertajuk Penyediaan dan Pencerian Filem Nipis Zinc Oksida Amorphous yang didepositkan pada substrat fleksibel dan kesan salutan lapisan zinc oksida terhadap sifat elektrik. Berikut merupakan senarai isi kandungan dalam slide pembentangan saya. Seperti anda ketahui, sel suria adalah peranti yang menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Sejak tahun 1954 lagi, sel suria telah dibangunkan sehingga kini dan ia boleh dikelaskan kepada 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua dan generasi ketiga. Generasi pertama iaitu pada tahun 1954 menggunakan teknologi monokristal dan polikristal silikon berbentuk wafer. Kelebihan sel suria daripada teknologi ini adalah ia mampu menghasilkan kecekapan tertinggi iaitu kecekapan yang bernilai 20%. Kelemahan bagi generasi pertama ini adalah sel suria yang digunakan menggunakan bahan aktif silikon dengan tinggi dan ia memakan kos yang sangat mahal. Bagi generasi kedua, iaitu pada tahun 1975, teknologi yang digunakan adalah berlainan iaitu teknologi filem nipis. Kelebihan bagi teknologi filem nipis ini adalah ia memakan kos yang lebih rendah berbanding generasi pertama. Dan kelemahannya adalah jelas kerana penggunaan bahan dalam filem nipis adalah beracun. Dan kecekapan yang dihasilkan sel suria ini juga adalah rendah berbanding generasi pertama. Generasi ketiga adalah kemuncak bagi penghasilan sel suria. Ia telah dikaji daripada tahun 2000 sehingga kini. Teknologi yang digunakan pada generasi ketiga adalah berbentuk organic polymer. Kelebihan bagi teknologi ini adalah ia tidak bertoksik dan ia memakan kos yang rendah selain mampu menghasilkan sel suria secara luksina. Kelemahan generasi ketiga ini adalah kajiannya tentang jangka hayat dan kecekapan masih sedang dikaji dan kebanyakannya kajian yang digunakan pakai tidak mampu menghasilkan lebih 11% nilai kecekapan. Berikut merupakan susun atur bagi lapisan sel suria organik yang akan digunakan dalam kajian ini. Lapisan yang pertama adalah elektrod positif. Diikuti lapisan kedua, lapisan pengangkut lohong, lapisan aktif, lapisan pengangkut elektron dan elektrod negatif pada lapisan yang terakhir. Fokus bagi kajian ini adalah lebih kepada lapisan pengangkut elektron kerana filem nipis amorphous zinc oksida akan digunakan dalam lapisan pengangkut elektron dengan ketebalan lapisan yang berbeza-beza untuk menentukan sifat elektriknya dalam kajian ini. Berikut merupakan 2 kajian yang menjadi rujukan saya dalam menjalankan kajian ini. Kedua-dua kajian ini menggunakan parameter yang sama dengan saya, iaitu parameter ketebalan filem nipis zinc oksida. Akan tetapi, fokus bagi kedua-dua kajian ini adalah berbeza kerana Shashikant Sharma lebih menumpukan fokus kepada ketebalan filem nipis zinc oksida terhadap sifat optiknya. Manakala kajian daripada Anirudh Sharma pada tahun 2015 lebih memfokuskan ketebalan filem nipis zinc oksida terhadap kecekapan perantinya. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Antara faktor kajian baharu ini dijalankan adalah kerana kecekapan sel suria masih di tahap yang minimum, iaitu pada tahap 15% hingga 18% sahaja secara purata. Kajian mengenai amorphous zinc oksida juga adalah sangat sedikit berbanding kajian mengenai kristal zinc oksida. Dan kajian baharu saya juga tidak pernah lagi dijalankan mana-mana pihak. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan kesan bilangan lapisan amorphous zinc oksida terhadap struktur dan morfologi serta sifat elektrik filem nipis ini. Seterusnya, penyediaan dan pencerian filem nipis amorphous zinc oksida merupakan skop dalam kajian saya.
pada permulaan sintesis sol-gel iaitu berkumularan 0.4 mol dan salutan berputar berkelajuan 2000 rpm akan dijalankan untuk menghasilkan bilangan lapisan zinc oksida yang berbeza-beza. Bilangan lapisan zinc oksida ini adalah sebanyak 1 hingga 10 lapisan. Seterusnya, pencirian zinc oksida akan dilakukan menggunakan pembelauan sinar X (XRD) dan kaedah mikroskop elektron imbasan medan (FESEM). Dan akhirnya, untuk menentukan sifat elektrik amorfus zinc oksida, pengukuran lengkung arus voltan akan dibuat. Kaedah kajian. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini merangkumi dua kaedah yang berbeza. Kaedah yang pertama adalah kaedah penyediaan sampel. Jadi proses bagi kaedah penyediaan sampel yang pertama adalah proses punaran ITO. Tujuan utama proses ini adalah untuk membuang bahagian sisi substrat PET bersalut ITO. Proses yang kedua adalah proses pembersihan substrat. Jadi tujuan utama proses pembersihan ini adalah untuk membuang segala benda asing daripada lapisan oksida dengan menggunakan hydrochloric acid. Proses yang ketiga adalah proses pemendapan lapisan zinc oksida. Jadi proses ini merangkumi dua proses, iaitu proses sol-gel 0.4 mol dan proses salutan berputar berkelajuan 2000 rpm. Proses terakhir adalah proses pemendapan elektrod perak AG dengan menggunakan teknik pengawapan terma dengan ketebalan pemendapan 200 nanometer. Seterusnya adalah kaedah pencirian sampel. Kaedah pencirian sampel yang pertama adalah dengan menggunakan mikroskop elektron imbasan pancaran medan iaitu FESEM. Tujuan utama alat ini diadakan adalah untuk mencirikan morfologi sampel amorfus zinc oksida. Pencirian yang kedua adalah dengan menggunakan pembelauan sinar X (XRD). Tujuan utama alat ini digunakan adalah untuk menentukan penstrukturan sampel. Yang ketiga, kaedah pencirian sampel adalah dengan menggunakan spektroskopi ultralembayung cahaya tampak UV-VIS. Jadi tujuan utama spektroskopi ini digunakan adalah untuk menentukan spektrum penyerapan sampel ITO ZNO mengikut perbezaan ketebalan. Dan yang terakhir, pengukuran ketumpatan arus voltan IV akan dibuat untuk mengkaji sifat elektrik iaitu perubahan arus dan voltan terhadap perbezaan ketebalan amorfus zinc oksida. Jangkaan kajian. Jangkaan kajian pertama adalah dengan menggunakan alat FESEM. Keshwar telah melakukan kajian terdahulu pada tahun 2011 dan mendapati bentuk gumpalan seperti ditandakan bulat ini akan dihasilkan pada zinc oksida. Dan ini memberi jangkaan pada kajian baharu bahawa bentuk gumpalan yang sama akan terhasil. Seterusnya daripada spektroskopi UV-VIS, pada tahun 2015, Shantika Sharma telah melakukan kajian mengenai kesan ketebalan zinc oksida terhadap penyerapan optikal. Jadi daripada kajian ini membuktikan ketebalan yang tertinggi mengakibatkan penyerapan optikal yang paling tertinggi, manakala ketebalan yang terendah akan mengakibatkan penyerapan optikal yang paling rendah. Ini memberi jangkaan kajian bagi kajian baharu bahawa bilangan lapisan yang paling tertinggi iaitu sebanyak 10 lapisan akan menghasilkan penyerapan optikal yang tertinggi, manakala bilangan lapisan yang terendah iaitu sebanyak 1 lapisan akan menghasilkan penyerapan optikal terendah. Untuk pengukuran daripada segi sifat elektrik amorfus zinc oksida berbeza ketebalan, Sharifuddin telah melakukan kajian pada 2012 dan mendapati bahawa ketebalan zinc oksida yang berbeza akan menghasilkan graf berbentuk linear dengan kecerunan yang berbeza, dan ini memberi jangkaan bahawa ketebalan lapisan yang berbeza-beza akan menghasilkan graf serupa begini. Jangkaan kajian yang terakhir adalah dari segi gambaran graf yang akan dihasilkan daripada pembelauan sinar X. Pada tahun 2012, Sharifuddin telah mendapati bahawa gambaran graf yang dihasilkan daripada amorfus zinc oksida adalah berlainan dengan kristal zinc oksida. Jadi, jangkaan bagi gambaran graf amorfus zinc oksida yang akan dijalankan kelak
adalah seperti ini. Berikut merupakan senarai rumusan untuk menghasilkan slide. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.